نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اهدنا بالقرآن واسقنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim As-Sami'ul Alim Al-Hayyul Qayyum Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir, yang senantiasa memberi keampunan dosa kepada hamba-Nya, menambah nikmat, rahmat, barakah, kemuliaan, darajat yang tinggi, janji yang surga bagi mereka yang beriman dengannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehari dua ni nampak hujan pun mulai ada, cuma dah angin kuat sehari dua ni, dah ribut beberapa tempat. Walau bagaimanapun itu adalah pengaturan Allah Ta'ala kepada hamba Dia, kepada makhluk Dia. Yudabbirul amra minas sama ilal ard. Allah Ta'ala mentadbirkan semua langit bumi. Cuma mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila turun hujan, kita kena minta hujan merupakan satu air yang beri manfaat. Dengan kata Allah masayyiban nafi'ah. Kalau turun, kalau mari, guruh, lita, laka, kilat, apa semua ni, ya, kita kena minta dengan kata Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa atina qabla zalik. Nah, kalau minta ana dengan mai guruh apa semua tu, kita minta supaya Allah Ta'ala jangan bunuh kita dengan kemarahan Dia. Nah, dan juga apabila angin mari, kita minta rahmat. Allahumma ja'alna rahmatan wa la taj'alna azaban. Kita minta. Nabi Muhammad SAW banyak diajar cara-cara sunnah. Orang panggil menghadapi musibah daripada Allah Ta'ala sebagai ujian bagi orang yang beriman. Di akhir zaman, sebelum pada nak keluarnya Dajjal, Dajjal nak mari ni, ada satu hadis sebut bahawa di atas mimbar tidak ada khotib-khotib berkhutbah tentang Dajjal. Senyap, seduh, tak ada kecek aku Dajjal, tak ada beri penakutan kepada umat tentang Dajjal. Dan hari ni duduk berebut masalah dengan ekonominya. Kalau setengah-setengah sekolah ni kalau budak ngaji, orang panggil buat pertandingan, boleh jual tentang kanisa. Naik pai. Naik pai. Budak kita belum satu. Pekat negeri, pekat wilayah, kusna, pertanding di segi sains, segi ketiasan pun sepatu juga. Berbangga dengan pelajar-pelajar cerdik dengan ilmu matematik, ilmu kanisa, ilmu sains, teknologi. Tapi tidak berbangga dengan anak-anak pelajar yang kelulus dari Quran. Nampak tak tu? Nah, pelajar habis boleh 30 juzuk dalam masa setahun ngapa Quran ke, ataupun boleh setengah juz, dah 15 orang panggil juzuk. Kita tidak berbangga, guru tak berbangga. Tidak berbangga dengan pelajar-pelajar yang boleh mengapa hadis. Dan pelajar kita dalam masa setahun boleh mengapa sebanyak 40 hadis misal paling kurang. Tidak, sekolah tidak akid, tidak akad. Baik, praktik, kusna, tertawa dari segi agama. Semua duk berebut dari segi yang panggil keduniaan. Segedik otak dari segi ngaji, siasat dan sebagainya. Setengah-setengah ibu bapa ni tak sewi anak ngapa Quran. Kerana anak cerdik takut ganggu fikir dia.
Itu saya biasa lah. Biasa kecek dengan ibu bapa. Kata anak cerdik ni, duduk pondok ni. Nah, kalau masuk bahagian tahfiz saya lagi mana? Ibu anak, mana kurangnya kata habis mohok ni, boleh nejuh Quran lah mana. Oh, dia kata, minta maaf tak ni. Saya ketakut anak ni, kita sebab dalam pahaman saya ni, dia kata, habis anak ngaji, rektor lah, iPad apa tu. Jadi boleh jadi rektor ni. Jadi dia ngapa Quran ni buat pada ganggu otak dia. Kata tak ada apa lah. Allah Akbar. Sedangkan dia tengok doktor-doktor lagi Arab ni kebanyakan. Ngapa Quran belakang 30 juzuk kebanyakan. Nah, kebanyakan. Lagi share ramai. Lagi share kita ni. Orang panggil ngaji doktor, ngaji sains, ngapa Quran dulu. Banyak. Nah, sebab orang panggil Quran ni boleh orang panggil menghidupkan sel dalam otak ni. Nah, 70% kecerdikan budak apabila ngapal Quran. Jadi ibu bapa ni setengah-setengah tak seri anak ngapal Quran dan tidak berbangga anak ngapal Quran, anak ngapal hadis. Allahu Akbar. Dan juga Nabi Muhammad SAW hadis diceritakan oleh Abu Hurairah yang berhubung Nabi kata pada akhir zaman ni keluar Dajjal ni ketika mana fi zaman ikhtilaf minan nas wa furqah. Dajjal ni dia tubik mari ketika manusia duduk jadi selisih. Jadi perselisihan dalam agama. Jadi pecah belah dari segi agama. Ketika tu Dajjal nak mari. Dan dia tengok hari ni perselisihan dari segi agama ni kau sari kau banyak. Dah kau sari kau ramai. Selisih tentang agama Allah Ta'ala. Nah, tuduh menuduh, celah mencela, caci mencaci. Apabila orang ajak mari orang panggil berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dengan berdasar pada ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang berpegang pada Sunnah, berpegang pada Al-Quran. Tuduh yang baru ni pula jadi khawarij pula dah. Allah, takutnya ya Allah. Apa nama itu lalu? Orang awal dia tak erti. Orang kampung dia tak erti. Apa nama khawarij dia tak erti. Dia pun kita tanya dia. Buat kita tanya khawarij. Tak tahu apa nama. Apa khawarij? Nah baru ni Wahbi ni khawarij pula dah. Yang berata. Syiah, Rafidah, Mu'tazilah. Tak erti belakang. Tanya buat kita. Tak erti. Dah erti buat kita ni Wahbi. Apa nama tak tahu. Apa Wahbi tak baca kunung. Banyak tu ya. Gapa Wahabi tak buat maulud, gapa Wahabi tak tunggu kubur. Yang penting klik belik kaki belakang tu. Kalau tak baca kuno, jadi sahabat Nabi pun Wahabi jugalah misalnya. Imam Ahmad bin Hanbal Wahabi juga. Imam Hanafi kalau gitu Wahabi juga misal. Kalau tak tunggu kubur misalnya Wahabi. Jadi klik pada sahabat Nabi. Berkata dia ni bukan sekadar tu klik sampai sana. Klik sampai pada generasi yang pertama. Jadi sekadar tu yang kita faham. Wahabi tak baca kuno, tak tunggu kubur, tak buat maulud. Betul tak ajar terkait. Nah, banyak tu waktu Wahabi dah tu, waktu hak sesat. Jadi faham ni kita lagu tu. Ni khawarij pula. Khawarij pada sebab berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis. Berpegang dengan Al-Quran. Nah, jadi apa nama cerita? Memang Nabi wayak. Nabi wayak kata khawarij, Nabi besar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi wayak kepada Sayyidina Ali. Muni akan berperang dengan sama sendiri. Maksud lagu tu lah. Mereka itu orang yang menghafal Quran, orang yang reti Quran, tetapi tidak sampai di hati. Email dia sepada sekat tekak yang Nabi wayak. 40,000 orang. Tak silap saya dah pergi dengan apa dia Sayyidina Ali bin Abi Thalib bunuh. Nah, kok khawarij saja. Tak usah bakar. Tak usah turut. Nak berpegang dengan Quran, orang lain tak kena belakang. Perang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dah, Nabi wayak pula. Ketua dia ni memboleh jumpa. Dan dia ada di dahi dia seperti bisu. Dah berbung atas kepala dia. Tangan tak ada sendi sebelah. Perang dengan Sayyidina Ali. Ngucap dia kalimah syahadah. Perang. Bunuh habis Sayyidina Ali. Bunuh habis dia jumpa tu. Nah, tentera Islam bunuh.
Sana Ali kata pergi cari tengok tua dia. Dia pergi cari tengok tak ada jumpa. Sana Ali kata Nabi tak bohong. Nabi dia tak bohong. Cari. Sahabat-sahabat pakai pergi cari-cari tengok duk suku dalam parit. Aku pergi balik tengok ada sungguh Nabi rakyat kata dah tubuh dia di kepala dia ni ada seperti bisu. Tangan tak ada sendi sebelah. Sana Ali sujud kepada Allah Ta'ala. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang takut lagi ni. Ajak dengan Al-Quran wa sunnah takut. Jadi khawarij pula dah. Apa nama? Syaitan takut. Syaitan nak melarikan manusia, nak meliarkan manusia daripada Al-Quran wa sunnah. Syaitan perangai. Nah, sebab tu orang panggil kita nak ajak manusia supaya mendekat Al-Quran wa sunnah. Nah, usaha sebanyak mungkin amalan-amalan yang Nabi buat, kita usaha buat. Kita terik amalan Nabi terik. Kita kena, Nabi kena. Banyak tu ya. Dah, Nabi siapa dalam bulan Udhiyah, bulan kurban. Nabi kurban, kita kurban. Ni kadang-kadang kita walau kita semula sekor lembu, sekor kambing seorang kita. Sebab dia kurban kita tak buat. Jadi kita ni balas semua dengan Nabi. Semaya sunat. Dan Nabi buat qabliyah ba'diyah kita tak buat sebab kita bukan pekoh. Yusabu ala fa'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Kalau buat boleh pahala, tak buat tak ada gapo. Jadi patut guru tak ada buat juga lagu tu. Orang mengaji dengan tok guru kat supa lah. Dah kerana tok guru ayat kata beri pahala bagi orang buat. Kita sunnah ni gapo Nabi buat kita nak buat lah. Nabi semaya sunat ba'diyah qabliyah kita kena buat. Itulah orang panggil bukan dia khawarij. Nah, bukan yang Wahabi lagi tu. Ajak manusia, yang panggil mendekati dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, usaha mempelajari ilmu-ilmu Quran. Cari ilmu Quran. Nah, Nabi ni tak baca Quran semua. Orang panggil orang rajin baca Quran, rajin memahami Quran, berilmu dengan ilmu Quran. Itulah orang panggil yang sangat berharga bagi manusia. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Waktu kan kita nak celak, maki ke apa. Kita kesian, kita tengok gugur kita duduk maki ke orang ke apa. Tapi bela benda-benda yang tidak manfaat dalam agama. Bela belaka. Nah, bela yang tidak menjadi asas dalam agama, maka bela belaka. Kalau Nabi suruh, tak ada siapa ada bela ke apa. Tak ada. Nah, tak ada. Mana kita kesian tengok. Sebab itulah Dajjal ni Nabi kata dia akan keluar ketika mana manusia ketika tu berselisih tentang agama. Nah, berselisih tentang agama ketika itulah Dajjal akan keluar. Jadi Dajjal dia cari cawak juga kita kira. Cawak manusia tasbih beriman Allah Ta'ala. Maka nak balah. Kita berpegang dengan para ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia ulama yang bagi dua. Satu ulama yang jahat. Yang kedua agama ulama yang baik. Yang salah satu bahagian pula ulama yang berpegang pada Al-Quran wa Sunnah. Yang kedua ulama yang berpegang dengan Al-Hawa. Hawa ni maknanya mengikut arah manusia nak ke berapa nama. Banyak lagu tu. Ulama Hawa. Misal kata tengok angin. Ni angin teri. Kita banyak cara teri. Nah, lagu tu ada juga ulama maka guna hawa, maka guna nafsu. Nah, tengok angin manusia. Tak ada setuh angin duit demo. Tak ada setuh. Buat agama turut masyarakat. Masyarakat nak lagu mana buat lagu tu. Sedangkan kita berilmu, kita tahu. Seperti yang kata amalan-amalan Quran. Amalan Quran ni maknanya bahasa Arab tu panggil bid'ah lah. Bid'ah tu bahasa Arab, bahasa Melayu ni reka. Benar reka kita kata. Benar reka ni dia tak ada pada hadis. Dia tak ada hadis sebab dia reka. Jadi kalau ada hadis, dia bukan reka lah. Jadi sunnah lah. Kalau ada hadis. Nah, hadis ada martabat dia pula. Ada sahih. Nah, ada hasan. Nah, ada orang panggil hadis dhaif. Ada hadis panggil maudhu'. Ada magzub. Ada munkar. Apa lah tu. Nah, jadi semua benda tu kita kena faham. Dan kita kena reti. Kebanyakan tu guru reti belakang. Cuma mengikut masyarakat. Masyarakat kita tak ada setuh ni. Gagal. Itu dia. Jadi, orang panggil kita berilmu,
tidak ambil ilmu agama berayak kepada masyarakat. Nah, dia masyarakat nak tahu, masyarakat nak erti, kita masih tunggu, masih rayak benar-benar kepada dia. Nah, sebab tu jadi musuh hari ni lagu tu dah. Baik, kemudian kita sambung pengajian kita baru ni. Iaitu rihlatul wujud ila yaumil wa'id. Perjalanan ni kepada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ni kita bicara berkenaan dengan apabila seorang abdul mukmin, seorang hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala mati, nah, maka dibawa akan roh tu naik ke langit. Dah dibubuh dalam bekah. Bubuh dalam kafan minal jannah. Nah, daripada syurga dan dibawa di langit, naik ke langit sampai di langit yang 7. Allah Subhanahu wa taala perintah supaya catatkan hamba dia yang beriman ini di tempat Illiyin. Maka apa dia Illiyin? Iaitu tempat yang mulia, iaitu kebanyakan ulama kata dalam syurga. Nah, dalam syurga. Sama dia ada pun roh orang kafir. Kita ngaji sekat tu baru ni. Orang kafir ni Nabi kata apabila dia Allah panggil fi qita'i min dunya wa iqbal al-akhirah nazala ilaihi minas sama' malaikah. Apabila dia nak putus hubungan di antara dia dengan dunia, orang kafir, orang munafik, orang musyrik dengan Allah Taala, dia nak putus, orang fasik sepatutnya. Fasik ni orang mengekali akan dosa besar. Kalau fasik dengan dah tu, orang yang membuat rusak, buat kerusakan di muka bumi Tuhan. Nah, orang fasik ni, tempat kita dulu yang hukum orang fasik ni, dua perkara pada orang laki-laki. Satu, orang laki-laki pakai cincin mah, tali tekak mah. Nah, yang keduanya orang tak semaya. Sebab tu dulu dia, sebab tu yang wakil kata imam, nikah ni. Dan nikah apa boleh wakil kita imam. Sebenarnya nikah ni kena ayah dia, nak kena pak dia dalam nikah ni. Tapi apa wakil kita imam belaka. Sebab pada masa dulu orang fasik tidak boleh nikah, tidak boleh jadi saksi. Jadi kebanyakan dulu ni orang tak semaya. Dia buat bicai, dia tanya seorang tu guru, seorang tu imam. Kebanyakan dulu ni orang semaya ni tak imam. Orang semayanya tak imam, tak kotik, tak bila. Kebanyakan orang lain tak semaya, semaya mak sehari kadang-kadang. Kadang-kadang tak semaya. Sebab tu, hukum pada masa tu, tak boleh menikah. Tak semaya nak menikah anak tak boleh. Kena kita imam menikah. Nah, sebab tu yang berwakil wali akan aku tu, pak yang wakil aku ni. Sebab fasik, pak tak semaya. Nah, sampai ke hari ni pun, orang panggil, tak boleh menikah, kita tak ada imam. Tak ada apa. Nikah boleh dah. Dah tak imam, mari jadi saksi tak ada apa, mari dengar saksi. Dah ataupun upah duit tu tak ada apa lah, kita cabut duit minyak mutu dia 200 tu dah. Majlis 500 kok tu kita beri dah sebab kita nikah sendiri misalnya dah. Tanya ke imam dulu, yang kita tak ada tu dah. Nikah banyak anak ni dia kata 2000. Minta kurang sikit boleh tak sebab kita nikah sendiri. Dah, kita nikah sendiri minta kurang sikit jadi tak apalah kita beri dah minyak untuk imam hari ni. Saya takut seorang bisa. Dah, kita cek di majlis. Benarnya yang nikah lagu tu. Jadi apabila fasik dan orang-orang murtad, orang-orang munafik, orang-orang kafir, apabila dia nak mati, malaikat mari seperti juga. Malaikat mari seperti mana mari turunnya orang-orang yang beriman. Cuma berupa mereka tak serupa. Mereka mari ni iaitu muka dia hitam takut. Nah, hitam takut gelap. Kita tengok Afrika ni, hitam takut kita. Nah, jadi mari dengan rupa hitam. Bersama dengan mereka itu kain kapal juga. Nah, dan juga kata kain kapal ni bulu. Hitam bulu api yang merah. Ada juga satu hadis kafan minar daripada api neraka. Jadi bawa ke atas sepatu juga. Maka Nabi kata dia tu galik. Ayat jelisuna minnahu madal basar. Duduk tepi tu. Orang nak mati tu galik, mata duduk sinar, tu mata duduk tengok. Takutnya kepada seorang yang, kepada malaikat, dua orang tu. Marilah malaikat maut tu mari. Nah, malaikat maut tu mari, duduk di kepala dia. Indah raksihi.
Lalu tu malaikat maut tu panggil, ya ayyuhan nafsul khabisah. Lalu dah. Hei manusia menata jahat. Menata jahat, menata busuk, menata najis. Dah, menata cemar duduk tak ada semayah ayat hayung. Dah, hei kafir duduk sembuh berala, hei munafik tadi. Duduk manusia tu panggil khabisah dah. Orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang apa dia murtad. Semua tu dia panggil nafsul khabisah. Manusia cemar belaka. Allahu akbar. Lalu tu dia kata mu tubik lagi. Nah, dia duduk panggil roh tubik. Nah, kerana mu ni kena pergi menghadap kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabin. Maka Nabi kata dia sana tak setubik. Tak setubik sungguh roh dia tak setubik. Nah, saya ada baru ni dengan siapa? Mereka sana itu satu ayat lain pula mereka kata tapa. Mereka tapa di punggung. Dah tapa di punggung, tapa di muka, heret tu roh tu. Seperti mana mengheretnya duri di daun kayu. Dah cabut dengan darah-darah keluar mari. Apabila tubik pada tubuh dia. Nah, maka Nabi kata malaikat sana itu ambil roh jahat sana itu letak di atas kafan sana itu. Nah, letak di atas kapal hok sinar, hok pada api neraka, hok hitam gelap, hok bulu kepada api sana. Nah, maka untuk nak bawa pergi kepada dunia, kepada langit. Nah, nak naik ke langit. Apabila sampai di sekiak, nak sampai dekat pintu langit. Lalu tu fuak-fuak ma'azar ruhul khabis. Apa nama roh latar, apa nama cuma sangat ni, musuh sangat ni. Fayaqulu, maka buayaklah malaikat yang bawa. Dan bawa roh cuma sangat itu, roh orang jahat, orang murtad, orang fasik kan itu. Dia kata nama sekian-sekian. Nah, lalu tu ayat panggil dengar suara di langit. Nah, dengar suara di langit kata jangan dibukakan. Maka Nabi baca ayat. Nabi kata summa qara'a Rasulullah la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarjal jamal fi samil khiyat. Nabi baca ayat ni lah. Nabi kata ketika roh dia nak naik langit sana itu, maka tak buka pintu langit. Malaikat semua tak buka pintu langit. Dan tidak saya ada dulu baru ni. Hingga sampai Nabi kata, saya utar sana itu masuk lubang jarum. Nah, mana utar mustahil nak masuk lubang jarum. Dia kata sama sekali abadan tak buka pintu langit bagi orang-orang yang kufur, bagi orang yang murtad, bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang kafir dan munafik. Lalu tu fayaqulullah azza wa jalla. Maka dia kata, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Maka dia kata, "Hei malaikat tulis tanda kitab catatan dia ni." Dan hamba aku saya ni, hak tak semaya, hak tak puasa, hak munafik, hak murtad ni, hak kafir ni, di tempat sijjin. Fil ardi di bumi. Fil ardi sufla di patak bumi lah. Suruh tahu di patak bumi. Allahu akbar. Nah, tu nak kata ayat panggil Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kepada orang yang kufur untuk naik ke langit. Nah, sebab di langit ni dia ada sedia tempat orang-orang yang bagai-bagai mulia, bagai-bagai ayat panggil yang berharga belaka, bagai comel, bagai ada bau sedap. Jadi orang macam-macam tu naik ke langit. Situlah kata ada ulama-ulama dia kecek dia kata Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan iaitu sijjin, iaitu kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum dalam surah Al-Mutaffifin. Sesungguhnya kitab catatan amalan orang yang berdosa itu dalam sijjin. Allahu akbar. Nah, dia kata kitab catatan amalan jahat ni semua duduk dalam sijjin. Tu ayat sendiri ni. Dan apakah jalannya kamu tahu? Dia kata kamu tahu tak apa nama wa adraka ma sijjin. Apa nama sijjin ni? Iaitu kitabun marqum. Nah, tempat simpan kitab catatan orang-orang yang berdosa. Allahu akbar. Kita minta berjauh. Kita berdoa setiap malam, jangan duk catat kena amalan kita dalam sijjin.
Kalau kita bersalah dengan Allah Ta'ala, kita minta dia ampun kesalahan kita. Nah, kalau kita berdosa, minta dia ampun dosa kita. Jangan duk catatkan amalan kita dalam sijin. Sebab sijin ni, orang duduk di patak bumi. Iaitu duduk sekali dengan roh-roh orang-orang yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, sebab apa? Sebab mati ni tak ada siapa dia boleh tahu. Nah, mati siapa bila masa tak tahu. Nah, sebab tu kita kena minta semua. Dah, ya Allah, catatkanlah kami ni, roh kami dalam illiyin. Jangan duk catat roh kami dalam sijin, ya Allah. Dan sekiranya kami ada kejahatan, kami berdosa, apalah dosa kami, jangan duk catatkan dosa-dosa kami dalam sijin. Kita berdoa. Nah, kita berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima. Dia berayak da'u ni astajib lakum, minta dengan aku terima belaka. Jadi kita minta dia apa dosa kita. Jangan duduk catatkan amalan-amalan kita dalam sijin. Nah, setelah mana apabila roh tu ayat panggil dia hatta klik semula ke dalam kubur, situ dia panggil alam barzah. Nah, alam perantara. Nah, dicatatkan semua sama dia roh semua ni dihantarkan klik mari ke dalam kubur. Nah, dalam kubur ni panggil alam barzah. Seperti mana yang Tuhan kata min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, maknanya di hadapan mereka itu manusia ni iaitu ada barzakh, ada alam perantara iaitu sampai kepada hari yang dibangkitkan manusia semula, iaitu pada hari kiamat. Nah, iaitu kubur lah. Kubur ni apa nama kubur ni? Nah, kubur ni Nabi kata innal kubra awwal manazil fil akhirah fa in najja minhu fama ba'dahu ayasar minhu wa illa yanji minhu fama ba'dahu asyad. Nah, hadis hasan riwayat. Nabi kata kubur ni kena. Kubur-kubur ni Nabi kata tempat permulaan dari tempat-tempat akhirat. Nah, maka siapa dia yang jaya? Fa in najja minhu. Siapa dia najah? Siapa dia selamat? Siapa dia berjaya daripada azab kubur? Fama ba'dahu yas'ur minhu. Selepas daripada kubur tu, nah, tak ada kena dah. Nah, orang panggil azab selepas pada tu. Maknanya kalau dia tu najah dalam kubur, selamat daripada azab kubur, tak ada kena goda, tak ada kena seksa, maka ba'dahu yas'ur minhu. Lepas pada kubur tu mudahlah. Di hari akhirat daripada mahsyar apa senang. Nah, duduk wabayya aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada mahsyar. Tapi kalau wa illam yanju minhu, kalau masuk dalam kubur ni tak lepas azab. Masuk dalam kubur tu kena goda. Fama ba'dahu asyad. Lepas pada kubur tu kena goda pula dah. Lepas pada kubur masuk neraka selalu dah. Allahu akbar. Nah, kena nak kata lepas pada kubur ni, kalau mu tak lepas azab kubur, lepas pada kubur kena goda. Nah, tapi hadis ni doa sikit. Nabi kata al-qabru rawzatun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nar. Nah, hadis ni dia doa. Nabi kata kubur ni kebun daripada kebun syurga dan lubang daripada lubang neraka. Nah, kalau tengok dari segi makna tu sepatut dah. Nah, dengan ayat panggil waktu saya kata dalam kubur ni bagi betul Allah Ta'ala tunjukkan. Orang panggil azab kepada manusia neraka. Sebelah betul pula tunjuk neraka. Ada bagi orang beriman ni sebelah pagi tunjuk syurga, sebelah betul tunjuk syurga. Nah, maknanya kubur ni orang ahli syurga duduk senang dah. Duduk dalam keadaan selamat dalam kubur. Duduk bawah-bawah syurga dah. Dan duduk nampak dah tempat-tempat sinar syurga dalam kubur. Adapun orang kafir, orang munafik dalam kubur ni, hari-hari ni kena goda dah. Dan setiap pagi kita dia tunjuk tempat neraka. Nah, maka tempat dia duduk ni nampak. Nah, seperti mana Firaun dia telah sebut yang itu. Allah Ta'ala rakyat dan kata Firaun ni, ayat panggil tunjuk setiap hari pada neraka. Nah, kepada dia. Sebab tu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman ni, apabila dia pergi ziarah kubur, dia teriak, dia menangis. Dan siapa sahabat tanya kata, ya Amir Mukminin, tak apa, kita tengok setiap kali ziarah kubur kau teriak semua. Maka dia kata,
Sebab aku takut. Nah, kalau aku mati, sinilah tempat permulaan aku. Sekiranya kalau aku ni najah sini, lepas pada sini, mana dah akhirat aku pun lepas pada azab Allah Ta'ala. Sekiranya aku ni kalau masuk kena godal, dah siapa kiamat apa aku kena godal situ, dia lepas pada ni pun aku kena godal pula, kena azab pula. Dia berbeza dengan kita. Kita ni takut kubur, takut kubur kita. Azab kubur tak takut, takut kubur. Kenapa tu dah? Kalau tak pergi. Nah, kenapa dah? Sebab apa? Sebab lalu tak pergi kubur. Takut kubur. Buat kita takut kubur. Nah, kalau dia sikit, mau tu dia sikit. Nah, kubur ni. Nah, lalu ke kubur tu suruh dia sikit tu. Sebab takut kubur. Jadi baliknya orang tak sembahyang takut kubur. Nah, takut kubur. Kita takut pada azab kubur. Kita tukar. Tukar jadi takut pada azab kubur. Lagu mana kubur? Maka kita ngaji pula berkenaan dengan usul biasa dalam kubur. Kena kubur sikit. Kubur ni hadis pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala idza mata al-'abdu salih baka 'alaihi musallahu min al-ardi wa sa'adu 'amalihi min as-sama'i wal ard summa qara'a fama bakat 'alaihi as-sama' wal ard fama kanu munzarin. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita, apabila mati seorang saleh, kita orang saleh, dia tengok tubuh lah. Nah, tengok kita apabila aku mati sebab aku ni saleh. Nah, Allah Taala suruh apa aku buat, pelari apa aku tinggal, bermakna aku ni saleh. Segi amalan apabila aku mati lagu mana. Tapi kita tak tengok, kita tengok orang saleh ni, tengok hak masa berjubah. Nah, orang panggil belik serba, tengok ustaz babuh nu soleh, tak leh tengok kita. Nah, pakai jubah lagi, serba 2 3 serba lagi di atas tak apa. Orang soleh ni. Nah, belum tentu lagi. Nah, orang panggil 2 3 4 lah serba pun sebab sejadah tahu pun belum tentu lagi soleh. Sebab soleh ni yuhibbu mangat orang panggil apa dia? Bagi yang Tuhan kasih dan Tuhan redha. Dia buat amalan Tuhan kasih, dia buat amalan Tuhan redha dinamakan soleh. Tapi kalau dia buat amalan dia tidak kasih, Tuhan tidak redha, tak jadi soleh amalan dia tu. Maka Nabi kata, "Idza matal 'abdu salih", apabila matinya seorang hamba yang soleh. Nah, maka Nabi kata, "Baka 'alaihi musalla". Nah, maka menangislah. Tempat semaya dia. Nah, minal ardi di bumi. Jadi dia sembahyang, hari-hari dia sembahyang ni, apabila dia mati, maka tetap jadi sujud hari-hari itu, musallah tempat dia sujud. Menangis, teriak. Teriak juga. Tak sebuah orang munafik, tak sebuah kafir. Kafir tak ada teriak apa. Orang yang berilmu dengan Allah ni, apabila dia mati, maka baka alaihi musallahu. Menangis. Nah, atasnya akan tempat sujud dia, tempat sembahyang dia. Teriak juga. Sayang kepada kita, kasih kepada kita bumi ni, kalau kita duduk semaya, duduk sujud tadi hari-hari ni, dia teriak. Nah, amasa'adu amali minas sama' dan tempat naik dulu amalan di langit wal ardi di bumi. Dia amalan kita ni naik semua. Waktu subuh naik amalan dua tu naik semua malaikat. Dah, waktu naik amalan kita turun, rezeki kita turun. Di langit ni ada pintu untuk kita. Pintu untuk naik rezeki kita, pintu untuk naik amalan kita. Jadi apabila kita mati, bukan saja di bumi, bahkan di langit pun tempat yang naik turun amalan kita, pintu langit kita tu untuk kita tu menangis juga. Kerana tak ada orang panggil awak naik yang amalan soleh. Maka Nabi baca ayat. Nabi baca summa bakat alaihimus sama' wal ard wa ma kanu munzarin. Nah, Nabi baca ayat ini lah. Nah, tidak ditangis oleh langit dan bumi atau penduduknya keduanya, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Nah, maksudnya apabila kita mati ni, maka tepat waktu amalan kita naik, amalan kita langit sendiri pun teriak, nangis juga. Nah, Allahu Akbar. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita satu lagi, iaitu Umar radhiyallahu anhu. Ali bin Umar radhiyallahu anhu dia kata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min idza mata tajammalat maqabir bi mautihi
Falaysa minha bimaq'ati illa wahya tatamanna an yudfanu fiha. Allahu akbar. Hadis ni apa dia akhraj Al-Hakim At-Tirmizi. Dia kata apabila seorang mukmin ni mati. Allahu akbar. Comelnya orang mukmin. Nabi kata sungguhnya apabila orang mukmin tu mati, maka kubur ni tajammulat maqabir. Dia menghias, dia mengelakkan tempat kita nak duduk. Kubur ni dia molek dah tempat kita. Nah, tak apa dah kita gali tanah kita nampak tu. Nah, hakikat kubur lagu mana? Kita sampai boleh tahu sangat hakikat kubur lagu mana. Kita nampak tu bumi, ada gali tanah. Di tanah kita ni. Tapi apabila kita mati, Nabi kata tajammulat maqabir nabi mauti, maka dia saat itu mengelakkan. Dah, molek ada panggil menghias kubur dia saat itu. Bahkan kubur saat itu dia tamanna ayyudfanu fiha. Dia cita-cita supaya kita ni ditanahkan padanya. Misal kata kubur kita ni ada kubur sisa, dah dibagi ada kubur, dia berapik pada kubur, dia hutan tua ni ada kubur dekat-dekat ni belakang. Masing-masing bakat tu dia menghiasi. Dia nak kita ni ditanah situ. Tamanna sana itu tamanna ayyudfanu fiha. Bercita-cita supaya kita ditanahkan padanya. Semoga Muhammad ni tanah sini lah. Nah, kubur ni kata semoga Muhammad tanah tempat aku ni. Kubur ni cita-cita supaya kita ditanahkan dalam kubur tempat dia. Setelah tu dia panggil orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Sa'id Al-Khudri, Nabi kata apabila tanya seorang dalam kubur, usul kita ke tempat bagi ni misal. Tak ada lagi di lapik. Padahal lapik benar juga kita ni. Kalau kita orang beriman, orang mengerjakan amalan soleh, sangat-sangat berhajat dengan kita juga. Karena dia, kita ni tempat dekat lah kita kata. Apabila iza dufinul abdul mu'min, qala lahu qabri. Apabila kita dibawa di tanah dalam kubur tu. Nah, maka usul mayat kita ni dalam kubur. Maka kubur tu kecek dengan kita. Qala lahu al-qabri, maka kubur ni berkata bagi kita. Kata lagi mana? Marhaban wa ahlan. Allah dia omongnya. Selamat datang dia kata. Nah, kita pergi di rumah sahaja kita. Rumah sahaja kita. Kita sapa pintu pagar ni dia, masya-Allah, mari mari. Oh, selamat datang. Aku nak jumpa tamu dah, aku duk kiramu. Dah nak pergi banyak kerja ada uzur apa nak jumpa sangat. Mujur pun mari. Lagu mana kita pula guru kita ni merayu setiap kali dengan kita. Nah, dia nak temu dengan kita, nak ziarah kita, tapi dia uzur kita mari, dia sambut tak lagu mana kita. Begitulah orang yang beriman apabila sampai dalam kubur kata marhaban wa ahlan. Selamat datang. Nah, orang panggil hamba Allah Taala, orang yang beriman. Bukan sekadar tu kubur kata, laqad kuntu min ahabbi man yamsi ala zuhri ilayya. Nah, dia kata sungguhnya aku ni sangat kasih padamu ni. Duduk belakang hari-hari duduk jalan atas belakang aku ni. Dia duduk berayak kita. Aku kata Allah, saya kamu ni. Sebab mu hari-hari duduk jalan atas belakang aku. Apa mu ni? Belakang kubur. Hari-hari dia jejak dalam belakang kubur. Kita hari apa mu ni? Hari-hari dia nak jejak tadi dia. Dia saya kita kalau kita orang yang berilmu dengan Allah. Hingga sampai kita mati, esok ni kubur jawab kata kepada kita, selamat datang. Dan sungguhnya aku dekat saya, kamu ni kasih padamu ni. Dan setiap hari duduk jalan di atas belakang aku ni. Kubur dia kata kita. Waliyau qad asbahta fi jawi fasata rasina aidika fayasta'in fayatas ya'ulahu maddal basar. Maka kubur saat itu dia peluahkan. Dia tanya kita, lagu mana hari ni kena buat ilmu sikit. Kubur tu kata kepada kita, hari ni lagu mana perasaanmu, aku nak buat ilmu tu, ayat panggil sekenuk. Nah, kerana aku kasih padamu, aku kita nak jumpa denganmu, mu tanya sini dah, lagu mana aku nak buat ilmu, kubur kata. Lalu tu, kubur sana tu, fayatas'ulahu maddal basar. Lalu tu dia peluahkan perut dia. Peluah perut dia kubur ni hingga sampai sejauh mata mana. Allah tak suka orang kafir lah.
Orang kafir sana itu lagu lain. Ni orang yang beriman dengan Allah. Nah, dia keluar tempat duduk kita ni majal basar hanya sampai sejauh mata mana. Lalu tu yaftahu lahu babun ila jannah. Maka dia bukakan pintu-pintu syurga. Nah, buka syurga ni, semua semaya ni, syurga ni, puasa ni, syurga ni, hamu ni, zakat syurga ni buayak kita. Nah, tunjuk hari-hari syurga kepada kita, iaitu dengan sebab kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kubur. Nah, sebab tu kita kena berasa seronok dengan kubur. Nah, berasa suka. Nah, dengan amalan-amalan baik kita seronok dengan kubur. Nah, jangan berasa kata, sudahlah. Tak boleh. Yakin dengan amalan solat kita, aku mati esok, kubur akan sambut aku. Dan kubur akan berikan tempat duduk aku dengan sempurna. Sebab tu Nabi dia doa, dah Allahumma inni as'aluka rahatan indal maut. Hei Tuhan, beri aku rehat. Beri aku fakon apabila aku mati. Duduk dalam kubur tu keluar. Nah, hanya sampai sejauh mata mana. Itu nak kata, apa nak hebatnya orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, benda-benda ni orang panggil apa dia ni, benda untuk kita. Orang nak paksa tak boleh. Sebab kubur ni untuk kita. Nah, orang nak paksa kita tak boleh. Dia kita lagi paksa je supaya kita tak boleh. Amalan siapa dia masing-masing nak pergi masuk dalam kubur, kita kena usaha buat amalan apa yang direda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab amalan-amalan yang percaya dengan benda gaib ni, dia panggil amalan yang berhubung dengan akidah. Nah, akidah kita usaha sebanyak mungkin beri akidah serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada khilaf di kalangan ulama kata salah. Nah, Nabi ni tak ada khilaf. Kata semua Nabi ni apa panggil akidah tak serupa belaka. Ambil pada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Serupa belaka akidah Nabi Muhammad. Akidah para anbiya. Maka kita ni boleh jadi serupa dengan dia. Nah, sebab tu ketemu dengan Tok Guru, tanya kata, bagaimanakah akidah Rasulullah? Nah, bertuhan kepada Allah, cara beriman dengan benda gaib bagaimana? Cara beriman dengan Allah lagu mana? Tanya Tok Guru. Nah, tanya. Sebab apa Tok Guru tanya? Sebab kita nak akidah serupa Rasulullah. Sebab tidak ada manusia yang boleh masuk syurga kecuali akidah serupa akidah Rasulullah. Sebab Rasulullah masuk syurga, akidah dia bersih. Sahabat Nabi masuk syurga sebab akidah dia bersih. Serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita nak serupa dengan itulah. Nah, kita nak serupa dengan akidah Rasulullah. Lagu mana? Kita tengok apa dia Haji Abdul Hadi. Nah, Terengganu tu seorang ulama. Dia kata akidah Rasulullah, akidah sahabat, akidah tabi'in, mereka itu beriman ni ikut zahir ayat. Tu ayat lagu mana beriman lagu tu. Tidak orang panggil tanya menanya usul biasa tak ada. Dia kata tu ayat lagu mana lagu itulah dia. Tak ada orang panggil dia musing kepala pecah pada cari orang panggil dia mikir otak. Tak ada, dia kata mudah ya akidah Nabi. Nah, buat dia ayat lagu mana beriman lagu tu. Itulah ayat paling sahih sekali insya-Allah. Nah, wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi